Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda, guru-guru dan murid-murid sekalian. Pada hari ini, saya akan menunjukkan sebuah tutorial bagaimana untuk merekodkan bahan bacaan ke dalam sistem IQ Nilam 2.0 menggunakan telefon pintar. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sistem IQ Nilam, kita perlu bersedia untuk log masuk. Yang pertama, kita perlu ada ID delima. Yang paling penting kita ada ID delima. Baik, ini adalah contoh ID delima. Kalau dahulu ID delima ini dikenali sebagai ID Google Classroom. Baiklah, seterusnya. Apakah laman sistem IQ Nilam 2.0? Okey, kita boleh cari laman ini di alamat https://iqnilam.moi.gov.my. Okey, inilah alamat laman ini Baiklah, kalau di dalam telefon pintar kita cari kita boleh cari di dalam carian Google IQ Nilam. Kita type saja IQ Nilam ataupun kita nak type penuh IQ Nilam moi.gov.my. Ini penuh, kita akan dapati keputusannya seperti ini. Saya besarkan, kita klik saja dan kita akan sampai ke paparan utama sistem IQ Nilam. Di mana di paparan utama ada bahagian untuk log masuk. Jadi di sini kita dikendaki untuk mengisikan ID delima dengan lengkap dan betul. Setelah kita masukkan dengan lengkap dan betul, kita akan masuk ke dalam sistem. Baik. Di sini kalau kita lihat di dalam sistem menggunakan telefon pintar, kita boleh scroll ke atas dan kita scroll ke bawah untuk melihat bahagian-bahagian tertentu. Yang pertama, kita akan lihat profil murid. Kita boleh lihat nama dan nama sekolah. Jumlah buku, jumlah bahan bukan buku, jumlah bacaan keseluruhan dan ada hutang log. Kalau kita ada log masuk, kita mesti akan jumpa hutang log. Seterusnya, kalau kita scroll lagi ke atas, kita akan dapati maklumat murid. Kita akan jumpa maklumat murid, nama sekolah, kelas, kemudian aktiviti log masuk. Kali pertama masuk bila, pukul berapa dan kali terakhir. Di bawahnya ada hutang rekod bacaan nilam. Kalau kita klik di sini, kita akan lihat rekod-rekod yang telah kita masukkan. Okey. Seterusnya kita akan dapat maklumat bahan bacaan. Okey, maklumat bahan bacaan, nama, judul atau tajuk bahan bacaan. Buku lah ataupun artikel yang kita baca. Contohnya sebuah buku cerita namanya 366 cerita dongeng. Pilihan bahasa, pilihlah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, tahun terbitan, kita letakkan tahunnya. Contohnya 2001, pengarangnya, nama orang yang mengarang buku cerita tersebut dan penerbit. Ada maklumat ni ada di dalam buku. Baik, apabila kita scroll lagi ke atas, kita akan dapati bahagian B, iaitu jenis bacaan. Baik, untuk jenis bacaan, kita perlu nyatakan atau kita perlu pilih salah satu di sini, salah satu daripada 4 pilihan, iaitu jenis bacaan pertama, buku fiksyen ataupun buku cerita. Okey, masukkan bilangan muka suratnya di sini. Yang kedua, buku bukan fiksyen. Apakah contoh buku bukan fiksyen? Contoh buku bukan fiksyen adalah seperti ensiklopedia, buku biografi, atlas dan lain-lain. Okey. Beza buku fiksyen dengan bukan fiksyen. Ini boleh rujuk kepada guru perpustakaan dan media. Okey, kalau anda keliru, boleh rujuk kepada guru anda. Okey, yang ketiga, buku bukan buku pilihan. Sini kena klik. Sini ada pilihan. Nanti kita pilihlah atau kamu pilihlah apa yang bersesuaian.
Dan yang keempat, bahan digital. Bahan digital ni adalah sumber-sumber yang kita perolehi ceritanya dari internet ataupun daripada CD dan sebagainya lah. Baik, apakah URL ni? URL ni adalah alamat alamat lokasi cerita tu kita jumpai. Contohnya kita membaca artikel tu di dalam satu laman web tertentu. Perhatikan alamat yang ada yang kita masukkan untuk kita jumpa laman tersebut. Yang itu kita kena salin ataupun copy dan kita isikan di bahagian ini. Okey, kita scroll lagi ke atas dan kita boleh jumpa bahagian C iaitu rumusan. Okey, rumusan atau sinopsis bahan bacaan. Kita kena type di sini apakah rumusan atau sinopsis. Biasanya kita akan cerita pengajaran daripada buku yang saya baca, nilai-nilai murni yang saya dapati daripada bahan yang saya baca dan sebagainya. Okey, kita scroll lagi ke atas dan kita boleh jumpa bahagian D, aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini dibuat. Baik, rumusan wajib dibuat. Yang ini automatik adalah maksud wajib yang atas tadi rumusan. Baik, pengayaan. Kalau kamu membaca sebuah buku atau bahan bacaan, apakah yang akan kamu lakukan selepas itu atau semasa? Mungkin kamu mempelajari sesuatu, boleh melukis. Kamu nak ceritakan bahan yang kamu baca tu dengan lukisan. Kamu kliklah melukis. Kamu lakonkan pula. Lakonkan cerita yang kamu baca. Okey, klik bahagian lakonan. Begitulah dengan yang lain-lain. Okey. Saya baca sini, amali, melukis, mengeja, lakonan, bercerita, mendeklamasi sajak, komen, catatan, berucapan awam, nyanyian, lain-lain. Okey, kalau kamu pilih lain-lain, kamu kena isi di bahagian aktiviti lain-lain. Jika pilih lain-lain, sila nyatakan. Okey, contoh je, bagi satu contoh, kamu membaca sebuah buku, kemudian kamu buat satu klip video. Klip video tu kamu upload ke laman YouTube. Itu adalah aktiviti lain-lain. Itu satu contoh. Okey, baik, itu kamu fikirkanlah kalau ada lain daripada yang lain. Okey, setelah kamu mengisi ke semua maklumat-maklumat tadi, kamu harus atau wajib, bukan harus lagi, wajib kena klik simpan. Kalau kamu tak klik simpan, kamu lock keluar je, maka maklumat yang kamu masukkan tadi tidak dapat disimpan. Hilang begitu saja, jadi membuang masa. Jadi jangan lupa untuk klik butang simpan, barulah klik butang lock keluar yang di atas tadi. Jadi untuk itu sajalah dari cikgu, daripada saya, menunjukkan sebuah tutorial untuk merekod bahan bacaan yang kamu baca ke dalam sistem IQ Nilam 2.0. Jadi selamat maju jaya, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.